Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jadi kita alhamdulillah kita boleh sembahyang maghrib secara berjemaah ni. Kita cerita dah banyak kali bahawa sembahyang fardu secara berjemaah ni 25 atau 27 kali ganda pahala dia. Jadi kalau kita semayang seorang-seorang, kita boleh sikit lah. Nah, kalau semayang isyak kita kata, kalau kita semayang berjemaah 25 darab 4 lah. Paling kurang lah 100. Kalau 27 darab 4, 108 rakaat. 108 rakaat siapa dia nak boleh buat dah. Semayang tarawih lah ni zaman kita ni, banyakkan masjid lah. Dulu-dulu tak ada orang semayang 28 rakaat, 11 rakaat ni. Dulu semayang 23 rakaat. Tapi semakin lama semakin gadget, semakin canggih dah. Jadi orang semakin tak larat dah. Semakin tak larat, semayang dia 8 rakaat, dia 11 rakaat lah semayang tarawih dah. Ni kalau semayang jemaah 100 ataupun 108 rakaat kalau semayang berjemaah. Nah. Jadi tak kenalah ada orang setengah tu dah. Dia semayang isyak semayang isyak di rumah. Barulah semayang baru yang di masjid untuk semayang tarawih. Tak kena tu nah. Dia ada fadilah lebih ni ialah semayang berjemaah, bukan supaya sunat tarawih. Nah, ni faham. Jadi kita sambunglah orang bahas semayang ni. Kita sambung kitab kita ni Fiqh Sunnah Imam Syafi'i. Kitabnya bahasa kitab Arabnya Tazhib fi adillati matan ghayah wa taqrib oleh Syekh Mustafa Dibura. Dia bagi tahqiq lah, dia bagi takhrij hadis, tahqiq hadis. Kitab matan ghayah wa taqrib mata Abi Syuja' lah. Jadi kita sambung kitab kita ni. Okey, perkara-perkara yang haram dilakukan oleh wanita haid dan nifas. Walaupun awak lelaki ni ada mari haid sini. Ada. Tapi yang kena tahu juga. Sebabnya kita ni lelaki ni jadi suami. Perempuan ni tak tahulah. Kalau jadi ustazah boleh tanya kita lagi. Suami ni jadi dia tak yakin dia. Awak kena ambil tahulah. Awak lelaki ni sama ada isteri awak ataupun anak perempuan awak pun awak kena tahu dah. Dia ada was-was, dia tak yakin. Jadi dia nak pada fatwa suami ya. Jadi awak kena tahu hukum-hukum melibatkan haid dan nifas ya. Jadi orang wanita ni yang ada haid dan nifas, ada benda yang haram dilakukannya lah. Ada. Ya, ada 8 perkara haram untuk orang haid dan nifas. Pertama, solat. Jadi haram dosa. Kalau perempuan tu haid, dia semayang juga. Berlakon kau apa kau sungguh. Jadi haram dosa je. Kalau tahu dia yakin haid, kalau yakin lah, yakinnya malam haid, tiba-tiba dia semayang juga, haram dosa dah. Mana? Mana boleh kata benda baik ya? Takkan haram. Tak kira lah benda ni haram. Dia haram. Walaupun benda baik semaya ketika haid, dia kira berdosa dah. Yang kedua, puasa. Imam Bukhari hadis nombor 297 dan hadis Sahih Muslim hadis nombor 80. Meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hukum wanita. Ketika ditanya tentang perihal yang menyebabkan kurangnya agama pada wanita. Orang lelaki ni awak ni lebih pada wanita beragama. Sebab apa? Beliau menjawab, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Artinya bukankah bila haid wanita tidak boleh solat dan tidak boleh berpuasa dah, tak boleh puasa dah. Jadi perempuan ni jadi hukumnya tidak haram juga puasa. Dia perempuan ni tiba-tiba mari haid. Dia pun nak puasa juga malah kau tak puasa nak puasa. Ada. Bertanya awak biasa awak jadi suami dia. Abang tu Kelantan dah, abang. Abang nak puasa juga, tak mau qada dah. Jadi dia haram puasa, jadi berdosa, tak boleh. Kena buka puasa ataupun jangan puasa lah. Dia haram dosa pula puasa dah. Kerana kalau niat puasa, anggap puasa, dia tak jadilah jadi bid'ah ni. Sebab bertentangan dengan agama ni. Wanita haid dan nifas, haid ni penyakit ni darah tak boleh lah. Sebulan sekali dia mari.
6 atau 7 hari kebiasaannya. Dan nifas ni biasanya orang beranak lah, wanita beranak. Apabila ia melahirkan anak, biasanya 40 hari. Ada kurang, ada lebih, tapi biasanya 40 hari. Wanita normal 40 hari. Dia tidak wajib qada puasa, tidak wajib qada solat, tapi dia wajib qada puasa lah. Puasa yang kena qada. Imam Bukhari hadis nombor 315 dan Sahih Muslim hadis 335. Dan ini adalah teks hadis dari Muslim dari Mu'az radhiyallahu anhu. Dari Mu'az radhiyallahu anhu. Dari Mu'az radhiyallahu anhu dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana hukum wanita haid? Dia diperintahkan mengqada puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqada solat. Aisyah menjawab, kami mengalami hal itu haid pada zaman Rasulullah SAW. Maka kami diperintahkan mengqada puasa, tetapi tidak mengqada solat. Jadi perempuan ini tak qada 7 hari tu, dia kena qada puasa lah 7 hari. Kena, kalau 6 hari ke 7 hari lah. Tapi kalau semuanya tak wajib qada lah. Sebab sukarlah 7 hari darab 5, berapa dah? 35 waktu solat nak qada letih ni. Ni juga perbincangan orang dia taubat ya, tua baru taubat nak qada semaya dah. Yang ni pun Nabi tak suruh qada, tiba-tiba nak suruh qada 30 tahun 40 tahun lepas. Dia tua dah, insah dah. Berasa dekat dengan kubur. Ada pokcik-pokcik tua ni insah. Pergi masjid. Dia tanya ustaz, nak qada ke semaya 40 tahun dulu? Letih dah. Jadi tidak logik dah. Ni pun antara dalil lah. Semayang pun tidak wajib dia qada kerana menyukarkan. Begitulah puasa yang berpuluh tahun dulu dah. Okay, tak apalah, tu perbahasan lah khilaf. Tapi mazhab kita secara umum kena qada juga. Nah, tinggal puasa semayang lah. Untuk lelaki lah. Untuk perempuan tak qada. Okey. Yang ketiga, baca Quran. Perempuan dilarang untuk baca Quran. Mengikut jumhur ulama termasuk mazhab kita Syafi'i. Hadis Ibn Majah, hadis nombor 596. Beriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Quran. Artinya orang yang junub dan wanita haid tidak dibenarkan membaca Al-Quran. Hadis ni dhaif lah kira dah. Apalah. Ni perempuan ni, inilah terkenal jumhur ramai lah. Ulama kata kalau isteri kita ke anak perempuan kita mayit, tak boleh baca Quran. Tapi dah, ada tapi tu. Sekarang ni banyaklah. Di sekolah-sekolah tahfiz, saya dulu mengajar di sekolah tahfiz. Mahad tahfiz sains perempuan pada, mahad tahfiz sains lelaki pada di Kelantan lah. Saya Islam Kelantan lah. Jadi kadang-kadang lepas juga dah. Ada yang kata boleh. Ada masa-masa tu yang kata untuk merajaah saja, boleh baca hafalan dia. Nah, adalah pendapat yang ambil Syekh Azhar mana sebut dah. Ada kata boleh. Tapi di negara Arab, di Mesir ke apa sekarang ni, kita tak kisah nak. Perempuan haid ni baca dah. Ngapa tak ngapa baca Quran, baca biasa pun tak apa dah. Ni ada perbahasan lah. Ramai ulama moden ni, ulama contemporary moden ni membenarkan perempuan haid pun baca Quran yang dianggap zikir dah. Ada ulama-ulama walaupun minoriti tapi tokoh besar lah, Ibn Hazm Az-Zahiri ke, ulama-ulama perbandingan mazhab ni, dia kata perempuan boleh wada haid boleh baca Quran juga nah. Ada dalil hujah dia lah. Tak apalah, kita kira gini lah, kalau dia tidak baca tiap-tiap hari, tak payah baca dah. Ataupun niat zikir dah, gitulah. Tapi kalau perempuan ni tambah-tambah menghafal Quran, hafiz Quran dah, tak baca Quran dah, mudah ingat, seminggu tak baca lama ni. Jadi dia kena baca Quran. Jadi tengok atas kadar bacaan. Kalau dia orang biasa baca Quran, macam zikir dia, amalan dia, jadi dibenarkanlah baca Quran. Tak apalah, tu khilaf. Okey, yang keempat, menyentuh dan membawa Quran. Orang wahid ni dia tidak boleh sentuh dan bawa Quran. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Illal mutahharun.
Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, mutahharun, yang disucikan. Surah Al-Waqiah ayat 79. Ada perbahasan, ada ulama tafsir kata mutahharun ni malaikat. Bukan orang yang disucikan. Kita suci ni kita menyucikan, bukan disucikan. Malaikat hak disucikan ni sehingga kita tak salah. Kita ni nak kalau kotor ada hadas kecil, ada besar kita mandi, kita ambil semaya kan? Menyucikan diri dah. Jadi mutahharun lebih tepat pada malaikat lah mengikut ulama tafsir. Kalau kira dah. Tapi ada ulama mazhab kita berhujah dengan ayat Quran ni mengatakan tak boleh sentuh Quran orang yang tak suci dah. Mutahharun ni tidak terjemah pada malaikat, memanglah malaikat asal-asalnya. Tidak boleh. Quran ni tidak boleh campur tangan syaitan jin untuk tukar hubung huruf ke apa ayat Quran dah. Tidak ada gangguan. Mutahharun malaikat je awak turun daripada langit Quran dah. Itu asal-asalnya. Tapi ambil pengajaran umum, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Ayat Quran ni dia ambil daripada umumnya, lafaz umum. Tak kira asal-asal malaikat, termasuklah kita manusia pun kena suci, boleh baca sentuh Quran. Wala bi khusus sebab, bukan sebab asal malaikat tu nah. Itu setengah-setengah ulama berhujah juga dengan Al-Quran ni. Walaupun asal cerita pasal malaikat. Tak apalah. Yang seterusnya, dan sabda Rasulullah SAW, Allah yamassal Qur'ana illa tahirun. Artinya tidak dibenarkan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis Daraqutni secara marfu', hadis nombor 1. Jilid 1 muka 1 persatu. Dan Malik dalam kitab Al-Muwatta secara mursal, hadis nombor jilid 1 hadis nombor 109 gitu kali tak. Ni hadis ni pun kurang kagah jugalah. Tapi boleh buat hujah lah dah. Jadi gini lah, ada perbahasan. Dah. Pertama wanita haid. Orang bukan haid pun dah. Orang lelaki kita ni dah. Adakah haram sentuh Quran? Dah. Ramailah jumhur ulama kata haram lah dah, tak boleh sentuh Quran. Tapi dalam keadaan ada ulama lain dia kata bukan haram, makruh. Kita tak ada ayat semaya makruh, tidak haram. Ada juga. Tidak berdosa dah sentuh Quran ni. Cuma makruh tak molek. Cuma kalau kita tengok Quran tidak berduduk dalam tempat yang molek dah. Duduk lantai ke, duduk luar ke, nampak tak sesuai, tidak hormat Quran. Kita nak ambil asmai lambat. Kehormatan Quran kena segera kita jaga. Jadi tak perlulah nak ambil asmanya, ambil lah letak tempat tinggi sikit, tempat sesuai lah. Ya. Saya ingat dulu masa saya Farid Petra lah saya belajar. Quran banyak ni. Nak punggah tiba-tiba ketung apa? Ustaz kata punggah sudah. Saya ketung ustaz nak ambil semaya tak payah lah. Punggah lalu dah. Bawa lalu Quran tu letak tempat dia yang sesuai, takut kehormatan Quran lebih kena cepat segera dijaga daripada kita nak ambil asmanya jauh pula. Tu antara benda yang saya ingat-ingat lah. Jadi ustaz pun faham dah konsep dia dah. Kalau perempuan haid macam mana? Ada sebahagian tafsir Quran dah. Perempuan haid sekolah tahfiz. Dia kena ambil terjemahan Quran ke tafsir Quran? Ada macam-macam pendapat. Ada kata yang ambillah air semayang sebagai meringankan hadas. Kalau ambil pendapat kata boleh baca Quran, terutama sekolah tahfiz lah. Quran sebenar pun yang ambil air semayang boleh meringankan hadas. Benda tak pernah dibincang mazhab kita, ustaz kita tak mengaji mana lah. Tapi kalau kita belajar banyak dalam hadis sahih, sahabat-sahabat ni ada, ya peringkat sahabat ni ada dipanggil ashabul kuf. Panggil apa Aisyah? Ada istilah juga apa? Sahabat-sahabat yang tidak nikah kahwin ni, yang miskin, yang duduk masjid ya. Ashabus suffah saya nak ingat. Sahabat-sahabat yang duduk masjid tambah hak muda-muda ni ramailah. Nah, kakabar mimpi basuh nak. Sahabat-sahabat pun gitu juga lah. Jadi pak dia ni sekadar tayammum kadang-kadang ambil ismail sekejap sebelum mandi berada dalam masjid.
sebelumnya semaya ke apa lah, dia ambil meringankan dulu sebelum bersiap-siap untuk pergi mandi dah. Ada dalil ni nah. Tu meringankan hadas. Yang tidak ada perbincangan ini dalam mazhab kita, tapi kadang-kadang terpaksa guna, terutama wanita-wanita yang haid, yang sekolah tahfiz ke apa nak baca Quran. Nah dah. Kalau Quran ada terjemahan tak ada masalah. Nah, tak ada khilaf kalau dia banyak tulisan terjemahan daripada Al-Quran. Tak ada dimaafkanlah, tak ada dikira wajib ambil asmaya dah. Cuma lah mana pun adab. Tetap kalau kita ambil pendapat makruh, tak ambil haram pun tetap adabnya ambil asmaya lah, hormat pada Quran lah. Yang kelima, memasuki masjid. Apabila dikhawatirkan mengotori masjid, jika tidak maka haram baginya duduk lama di masjid atau mandi dalam masjid. Namun tidak ada masalah jika hanya sekadar masuk sebentar. Ini perbincangan juga lah. Ramailah majoriti ulama kata perempuan tidak boleh duduk dalam masjid. Dah. Yang mahid. Yang mahid tu takut. Kalau takut titik lalu pun tak boleh. Kalau tak takut titik, ya ada pampers dia dah. Dia pakai pampers dia tu tak titik tak apa dah. Begitu jumhur ulama. Tapi ada ulama-ulama yang benarkan wanita duduk masjid. Ada dalil juga dah. Pernah ada wanita negro dah duduk dalam masjid Nabi. Dia tak ada rumah. Dia kemah, dia ada duduk masjid dah. Dia nyapu masjid, cuci masjid. Wanita negro dah, tak ada rumah dah. Dia bebas tapi tak ada, miskin, tak ada Allah makan orang bagi gitu lah. Jadi dia tidak duduk mana-mana pakai masjid, jadi mungkin dia mahid. Ada perbincangannya. Tapi yang baiknya tak payahlah perempuan berada di masjid ni. Kalau ada tempat timbul perbincangan lah ni, orang mengajar di masjid. Ustazah buat program mengajar ke apa, muslimah duduk mana nah. Kalau semayang tu tak apa, tak boleh semayang dengan ustaz ceramah. Itu cerita je lah. Jadi fikirlah, kalau boleh buat satu dikira bukan kuasa masjid, bukan kuasa masjid lagi, bukan kuasa orang solat dah. Itu lebih baik juga dah. Ada tempat kita kata luar daripada dewan solat lah. Fikirlah, benda tu boleh bincang, jangan taksub sangatlah. Okey. Hal ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Riwayat Abu Daud, hadis nombor 232 dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la uhillul masjida li haidin walal li junubin. Aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang sedang haid atau junub. Tapi hadis dhaif jugalah. Hadis ni tidak halal orang haid dan orang junub masuk masjid. Cuma kadang-kadang ulama berhujah sebagai sokongan. Tapi untuk bukan hujah asal dah. Hujah asal dia ayat Quran tadi lah nak. Macam-macam lah. Ada masalah najis yang apa tu lah. Hujah asal dia lah. Jadi kadang-kadang ulama berhujah dengan dhaif ni, ada dhaif. Bukan muktamad tapi sebagai sokongan ada. Artinya seperti yang telah kami huraikan terdahulu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nombor 296. Dan lain dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menyatakan Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ambilkanlah aku sejadah dari dalam masjid. Aku menjawab, tapi aku sedang haid. Baginda menjawab, inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu itu tidak terletak pada tanganmu. Jadi Aisyah, Nabi suruh ambil sejadah dari masjid. Nabi duduk dalam rumah kali kan. Sejadah tu meninggal dalam masjid. Nabi suruh Aisyah pergi ambil lah. Aisyah kata, dalam masjid tu. Dia berkata, haidmu tidak terletak pada tanganmu. Kalau mau ambil, tak apalah dah. Suruh boleh ambil dah. Sedangkan Imam Nasa'i jilid 1 muka surat 147 meriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anha. Dia berkata, salah seorang dari kami isteri Nabi pergi ke masjid membawa sejadah dan membentangkan sejadah padahal sedang dalam keadaan haid. Isteri Nabi ni yang masuk masjid hafaz sejadah, lepas hafaz sejadah tu baru keluar. Jadi boleh masuk masjid. Ini menunjukkan tidak
Boleh masuk, cuma tidak boleh mendetak. Ada setengah je pahal lebih lah. Dia kata, boleh lah, tidak haram lah. Cuma kurang baik dah. Macam-macam pendapat, tapi kita ambil yang biasanya, tak payahlah perempuan dalam masjid dah. Okey, sejadah, perbincangan sejadah kita dah. Sejadah ni, zaman Nabi bukan tak ada juga dah. Kadang-kadang dia panggil istilahnya sufrah, dia panggil apa tak ingat istilahnya. Sufrah ke apa istilah dia, sejadah kecil pun ada juga. Dia timbul dulu sebab dia pakai sejadah dulu kadang-kadang tu sebab panah, sebab pasir. Masjid dulu pasir tau. Bukan pun masjid kita seming mozaik ni. Masjid dulu pasir. Jadi timbullah kadang-kadang guna sejadah, guna apa dah. Nak kata ada kelebihan sejadah kita ni, bubuh sejadah, tidak ada lebih kecuali kita ni elak kotor nah. Sejadah untuk elak kotor. Tu je. Tidak ada lebih besar pahala apa kecuali kalau kita rasa kurang khusyuk kerana kotor. Pasir ko tak sedap, lantai ni cemar, kotor. Kalau kita pelapis sejadah, lebih baiklah gitulah nah. Tidak rigid, tidak ada kelebihan khusus, tapi tengok keadaan nah. Dan jangan rigid sangatlah setengah tu. Saya ingat dulu ada ustaz-ustaz sekolah menengah dulu ingat nama-nama. Dia kata pakai sejadah pun najis lagi dah. Payahlah tu dah. Di jom kita ni payahlah nak kata najis belaka dah. Awak masuk kasut dalam jom. Kau tak luas kasut selipar. Tak ingat. Tak luas. Masuk dalam. Lagi kotor. Tapi gitulah, kita kira najis ni selagi tak nampak zahir dimaafkan lah. Pakai sejadah, ada najis bawah sejadah ke apa, kalau najis sungguh pun dimaafkan. Gitulah, jangan kira najis lah selagi tak nampak. Walau patah latar boleh semaya dah. Kalau awak pergi ke Mekah ni, Mekah pergi Mekah orang semaya tak jalan tak gitu. Masjid tak tahu lah ni masjid besar dulu, masjid tak luas mana. Orang semaya pas luar, pas atas jalan tak. Ni masjid Mekah tak. Jadi orang pun semaya atas tak gitu. Lepas tu najis dah. Tak nampak najis cuci. Apa najis? Nah, tak najis lagi kan. Dimaafkan dah. Okey. Habis itu dah. Yang keenam tawaf. Perempuan haid tak boleh tawaf. Imam Hakim jilid 1 muka surat 459 meriwayatkan dari baginda apa? Dan mensahih Imam Hakim dan beliau mensahihkannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Abbas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna at-tawafa bil baiti mithlu as-salah." Illa annakum tatakallamuna faman takallama fala yatakallamu illa bi khairin. Artinya sesungguhnya tawaf di Baitullah, di Kaabah Baitullah kan. Itu seperti solat. Orang di Mekah kita duduk masjid biasa, kita sembahyang tahta masjid. Di Mekah kalau nak hormat masjid, moleknya bukan sembahyang 2 rakaat tapi dia tawaf 7 kali ya. Sesungguhnya tawaf di Baitullah itu seperti solat. Hanya saja kalian dibenarkan bercakap-cakap. Boleh bercakap masa tawaf. Tidak tak batas maya lah kita kata dah. Tak batas tawaf lah. Barang siapa bercakap-cakap ketika tawaf tu, maka hendaklah jangan mengatakan kecuali perkataan yang baik. Kalau awak tawaf Kaabah tu, kalau buah juga lah. Buah benda baik. Kita tak payah buah lah. Baca zikir ke Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar kebanyak kali ke doa tak payahlah bercakap. Tapi kalau bercakap juga tak batal tawafnya. Tapi kalau solat batal dah. Jadi perempuan tak boleh tawaf kerana tawaf macam solat. Dah. Jadi perempuan ni tiba-tiba musim haji kena haid. Dia tawaf ifadah, tawaf rukun tak boleh buat dah. Biasanya orang buat pada 10 Zulhijjah. Tapi dia kena haid. Dia boleh tangguh tawaf ifadah dia, tawaf rukunnya tu. Dia kena boleh buat alai melontar boleh. Dia boleh buat benda-benda lain, dia tangguh dululah. 7 hari berapa hari keluar berhenti darah haid dia kan. Dia pergilah tawaf kan.
Melontar sa'i itu sekali tawaf lah. Melontar tu wukuf di Arafah, melontar gapo tak ada masalah. Ia hanya tak bolehnya tawaf di Baitullah nah. Kerana ia macam solat. Okey, yang ketujuh, berhubungan badan, bersetubuh. Dah. Wanita haid ni tak boleh setubuh dengan tok lelaki dia dah. Berdasarkan firman Allah SWT, fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahunna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita, yakni berhubungan badan. Dah. Bahasa dalam Quran ni guna ayat yang kata berlapik sikit. Ada ayat yang direct to the point lah. Tidak lucuh direct lah. Jadi ayat tu berlapik. Jadi menjauhkan diri dari wanita tu bukan tak boleh duduk dekat dengan isteri, tapi bersetubuh dah. Di waktu haid tak boleh. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Sebelum suci, dan ulama kata sekali mandi. Kena mandi dulu baru boleh. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu lah. Tempat dia lah. Nah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 202. Jadi wanita yang haid dia tak boleh setubuh lah. Haram lah. Kalau siapa dia, Imam Nawawi kata siapa yang menghalalkan setubuh ketika haid ni boleh batal syahadah ha? Kufur batal syahadah, kafir. Sebab benda tu diketahui umum secara dari perkara mudah dalam agama dah. Tak apalah. Yang ke-8, dah. Bercumbu dengan suami di antara pusat dan lutut. Tak boleh puasa pusat lutut dah. Mengikut mazhab kita setakat tu dah. Abu Daud hadis nombor 212 meriwayatkan dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang boleh aku lakukan terhadap isteriku yang sedang haid? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu boleh melakukan apa saja selama di atas sarung. Atas sarung tu ulama fahamnya antara pusat lutut lah, atas sarung, atas luar. Nah, maksudnya selain bahagian yang biasa ditutupi sarung, yang ini bahagian tengah tubuh antara pusat dan lutut. Keterangan tambahan para ulama ijma' sepakat bahawa hukum wanita nifas sama sahaja dengan hukum wanita haid. Sama. Dalam segala hal yang dihalalkan dan yang diharamkan, serta setiap perkara yang dimakruhkan dan disunatkan. Nah, kira lah. Orang haid 5 hari 7 hari gitu tak. Tu pun lama dah. Kalau orang nifas 14 hari. Tak baca Quran. Kalau tak baca Quran itu 14 hari lama. Tu ada setengah ulama kata boleh dah. Sebab gini lah, sebab lama sangat dah. Okey, lepas tu perkara yang diharamkan bagi orang junub. Ni tak kira lelaki perempuan. Haid, nifas ni perempuan. Junub ni lelaki pun ada dah. Ada 5 hal yang diharamkan bagi orang junub. Basuh gapo, keluar air mani gapo. Pertama, tak boleh solat, haram solat. Selagi tak mandi wajib, haram solat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Tengah mabuk dah solat. Ada ni main apa panggil? Isabik mushroom ke apa bunyi. Ni lebih aku agak tu kan. Ada lagi ke nak buat dah bunyi ramai dah. Takut ada lagi meninggal lah. Nak dadah bahaya ni. Adik buat dadah tu mabuk macam Arab lah. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Kamu tahu. Maksudnya tidak mabuk lah. Tak kira mabuk sengaja kau mabuk tak sengaja. Kita mabuk tak boleh dah. Pertama haram lah. Tapi kalau tak sengaja pun tak boleh semayang lagi lah. Selagi mabuk dah. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub. Wala junuban dah.
Sekali sekadar berlalu saja sehinggalah ke mandi. Surah An-Nisa ayat 43. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu. Jadi junub ni tak kira lelaki perempuan. Dia tak boleh lalu masjid lah. Dia tidak boleh duduk dalam masjid kecuali dia mandi dulu. Jadi haram lah. Jumhur ulama tu haram lah. Tak boleh duduk. Cuma ada perbahasan tu untuk meringankan tu orang terdesak lah. Kita kira biasanya tak boleh lah. Tak boleh duduk dalam masjid kecuali mandi selalu segera. Jadi masukkan dengan solat pada ayat ini adalah tempat solat yang di masjid. Wala taqrabus solah. Maksudnya jangan mendekati solat tu. Jangan kamu solat tu iaitu ke masjid dalam keadaan mabuk. Kerana tidak mungkin berlalu berjalan ketika sedang solat. Kecuali sekadar berlalu saja, maksudnya solat tu dalam masjid. Maksudnya kita duduk tak boleh. Kita duduk dalam masjid kecuali lalu saja. Lalu sekejap boleh, lepas tu pergi mandi cepat-cepat baru masuk masjid dah. Bila seorang yang junub ada hadas besar lah, keluar air mani ke tubuh ke apa, tinggal dalam masjid saja tidak diperkenankan, apalagi untuk melaksanakan solat lagi haram lah. Solat lagi haram lah. Hadis Sahih Muslim, hadis nombor 224 dan lain meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Artinya solat tidak sah dilakukan tanpa bersuci. Tak suci tak sah lah sembahyang kita dah. Jadi kena suci dululah. Bersuci pada hadis ini mencakupi bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kena ada wuduk, kena mandi junub, baru boleh sembahyang kan. Yang memberi pengertian bahawa solat dalam keadaan tidak suci hukumnya haram. Jangan sembahyang lah. Ada pok-pok awal ni setengah tiba-tiba berjunub dah. Ikutlah keluar mandi ke apa dah. Mandi, malah mandi tak dah. Tiba-tiba mari kena ambak ke warden. Mari masjid. Mari sembahyang juga dah. Berlaku. Tak boleh berlaku pun tak boleh dah. Haram lah. Pergi mandilah paik itu dah. Mandi juga dah. Dia tak boleh tak mandi, haram dah. Sembahyang dalam keadaan tidak ada hadas, haram dah. Ada setengah yang ketuk, yang malu nak keluar sembahyang dah. Ketuk, sudahlah malu Dia pun sembahyang juga dalam keadaan ketuk. Pada qada kaget kata, tak boleh. Haram. Kalau ketuk enggak, tak sembahyang lah. Ada kecil tak boleh sembahyang, ada besar tak boleh sembahyang. Okey, yang dua membaca Quran. Orang junub ni, saya cerita sana ada orang perempuan yang lama 7 hari, nifas 40 hari. Ada pendapat kata boleh baca. Terutama sekolah tahfiz, perempuan ni biasa baca Quran dalam keadaan haid. Jadi itu pendapat kita kalau ambil pun untuk terdesaklah perempuan-perempuan ni. Kalau junub ni dia boleh mandi selalu. Kenapa nak baca Quran? Dalam junub lah. Kalau tak ada air, tanya dulu. Kalau tidak agak mandilah. Mandi sudah, dia baru boleh baca Quran lah. Yang ketiga, orang junub diharamkan menyentuh dan membaca Quran. Sentuh dan membaca Quran ni diharamkan. Perbincangan macam-macam lah. Mazhab kita asal bawa beg dah, beg. Tak ada beg sini. Bawa beg bawa Quran atas tu, apa? Tak atas belakang. Bawa Quran tak dibolehkan. Mengikut mazhab kita. Mazhab Hambali ke apa? Bawa Quran tak apa. Setuh je tak boleh. Setuh, kalau pergi ada kain boleh. Bawa boleh. Itu mazhab Hambali. Jadi ada perbincangan lah. Jadi, mengikut mazhab kita, setuh dia bawa Quran pun tak boleh. Walaupun awak pun boleh lebih awak dah. Itu kayak gitulah. Dalam keadaan suka, cuba ambil asmanya. Kalau boleh. Tidak suka, ambil asmanya. Tapi kalau suka, payah kan? Dimaafkan lah. Bawa lah Quran lebih daripada tinggal. Itu payah lagi dah. Yang keempat, tawaf. Orang junub haram tawaf. Yang kelima, tinggal dalam masjid. Duduk dalam masjid. Tak boleh dah. Orang yang junub, kena mandi cepat-cepat. Okey. Yang ke-30, perkara yang 30. Perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil.
Ada 3 hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Ketuk ke kecing ke berok ke apa dah. Batal sembahyang dia. Hadas kecil. Pertama, ia tidak boleh solat. Haram solat dah. Malah ambil sembahyang. Sembahyang lalulah. Tak boleh juga dah. Sujud juga. Jadi tak boleh dah, haram dah. Yang kedua, tawaf. Tawaf ni tak boleh lah. Ketuk kan kena ulang semula. Ambil semaya ulang tepat je ketuk ni lah. Bukan daripada awal dapat tepat je ketuk. Tepat je batal. Timbul masalah di Mekah. Mekah ni ramai berjuta kan, termasuk perempuan pun tawaf. Perempuan pun tawaf sekali, lelaki pun tawaf sekali. Kadang lelaki bini. Kadang lalu tu bersentuh lelaki perempuan ada. Pasal dia tak boleh pakai orang tawaf. Kalau haji tak boleh pakai sarung tangan. Jadi kadang tersentuh. Macam mana dah? Jadi fatwa tambah haji apa ni orang pergi Mekah kata boleh pakai mazhab lain lah. Sentuh tak batal. Majoriti ulama tidak batal sekadar sentuh dah. Perempuan isteri dia. Kita apalah. Masuk dah. Ketiga, menyentuh dan membawa Quran. Tak boleh lah. Imam Bukhari hadis 6504 dan Muslim hadis 225 meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Artinya apabila seseorang di antara kamu berhadas, maka Allah Taala tidak akan menerima solatnya sampailah ia berwuduk. Tak sahlah sembahyang kalau dia tak ambil sembahyang dah, tidak berwuduk. Juga berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yamassu illal mutahharun, tidak menyentuhnya Quran lah kecuali orang yang disucikan. Surah Al-Waqiah ayat 79. Dan sabda Rasulullah SAW, Allah yamassal Qur'ana illa tahirun, artinya tidak dibenarkan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis Ad-Darqutni secara marfu' hadis jilid 1 muka 1 dan Malik dalam kitab Muwatta secara mursal muka surat 1 hadis nombor 99 dah. Jilid 1 muka surat 99 ataupun hadis nombor 99. Okey, setakat itulah perbincangan kita tentang taharah suci. Lepas ni kita masuk bab solat. Secara umumnya kita jagalah perkara yang diharamkan bagi orang junub, orang yang hadas kecil, orang haid dan nifas. Ada perkara-perkara yang dilarang lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.